Orang Islam bila mana dia kata harus, dia terus post dengan public di media-media sosial. Dia bergambar pula dengan contohnya pokok-pokok Christmas, dia memakai pula pakaian-pakaian yang sinonim dengan keagamaan tersebut. Maka ini Assalamualaikum semua. Hai guys. Kali ini Brahmi nak share beberapa pengisian penting sebagai menjawab beberapa persoalan tentang hukum orang Islam memberikan ucapan kepada rakan-rakan yang bukan Islam sempena perayaan mereka. Tak kiralah Christmas ke, kongsi Fat Choi ke dan sebagainya. Tapi sebelum tu, Brahmi just nak share dengan anda semua. Brahmi ni datang dari keluarga yang dulunya beragama Kristian. Ayah Brahmin, keluarga mereka beragama Kristian. Mak Brahmin dulu, keluarga beliau beragama Buddha. So, kami masuk Islam ketika Brahmin dalam umur 4 ke 5 tahun. Jadi, Brahmin sempatlah meraihkan Christmas beberapa kali. Jadi, setiap tahun bila datangnya Christmas, pasti Brahmin akan menghubungi pakcik-pakcik, makcik-makcik dan juga sepupu-sepupu yang beragama Kristen yang menyambut Christmas. So, Brahmin faham sangat mereka yang ada keluarga yang beragama Kristian, apatah lagi jiran-jiran dan juga kawan-kawan yang beragama Kristian yang menyambut Christmas. Dan sebelum Brahmin berkongsi apakah jawapan-jawapan tentang isu yang kita nak bincang, ada beberapa teguran ikhlas dan jujur untuk Brahmin dan anda semua. Pertama sekali, bila kita nak menegur orang, bila kita tak setuju dengan seseorang, kita perlu tanamkan jiwa dakwah dalam diri kita. Sebab orang yang berjiwa dakwah, dia menerang bukan menyerang. Dan Brahmin mula-mula dengar pendekatan ini pernah disebut oleh Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Dia kata dalam kita menyampaikan Islam, kita kena menerang bukan menyerang. Sebab kita ni pantang tengok orang salah, kita hentam, kecam bagai nak gerak, seolah-olah kita tak ada dosa. Barangkali hari ni yang buat salah ialah artis-artis, YB-YB ataupun orang-orang agama. Dan tak mustahil suatu hari nanti kita pula yang buat salah. Masa tu bila kita kena hentam, kita kena serang, kita kena kecam, apa rasa? Jadi berpada-padalah dalam menegur, kita menerang bukan menyerang. Dan yang kedua, saranan Brahmin kepada kawan-kawan artis, kepada orang-orang politik, tak kiralah sesiapa sahaja yang beragama Islam, pelajarilah ilmu, dalamilah agama supaya kita memaham pada manhaj yang betul, bukan hanya pada sangkaan semata-mata. Apatah lagi bila kita tersalah faham tentang konsep beragama, lebih-lebih lagi bila membabitkan akidah kita, pegangan kita. Itulah tiang dan prinsip kita sebagai seorang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi video kali ini akan menjawab beberapa isu. Pertama, boleh ke tidak seorang Muslim memberi ucapan kepada rakan bukan Islam sempena perayaan mereka? Isu kedua, beza di antara memberi ucapan dan turut sama menyambut. Ketiga, apa perlu hukum pemimpin negara, pemimpin negeri ataupun pemimpin masyarakat yang beragama Islam menyampaikan ucapan kepada rakyatnya ataupun ahli-ahli di bawahnya sempena perayaan mereka? Adakah hukum berbeza? Dan isu keempat, bagaimana kalau kita dijemput ke open house rakan kita yang beragama Kristian ke agama lain sempena perayaan mereka? So, untuk menjawab soalan-soalan ini, mari kita dengar penjelasan dari salah seorang ahli majlis fatwa wilayah persekutuan, dan beliau juga merupakan ahli majlis fatwa Kerajaan Negeri Perlis. Orang ni Brahmin sangat hormati, menghafal Quran, malah banyak hadis-hadis berada dalam kepala dia dan kepakaran dia, PhD dia juga dalam bidang hadis. Kita dengar jawapan dari Dr. Kamilin Jamili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk nak meringkaskan tentang masalah ini, kita tengok dulu keadaan masyarakat kita. Okey, dalam keadaan masyarakat kita yang mana ada pelbagai bangsa, pelbagai agama, maka di sana kita tengok, ini kita berbicara tentang orang Islam. Jadi ada di sana orang Islam terbahagi kepada 3 pendirian. Yang pertama sekali iaitu golongan yang memang totally mereka ini tidak membenarkan sebarang ucapan ataupun menyambut perayaan masyarakat bukan Islam. Yang kedua pula yang mengharuskan ucapan, tetapi dia tidak mengharuskan untuk kita menyambut perayaan agama lain. Dan masyarakat yang ketiga adalah masyarakat yang mengambil mudah, iaitu yang membenarkan semua benda selagi mana kita tidak i'tiqad ataupun tiada kepercayaan seperti agama tersebut. Jadi itu sikap masyarakat. Tetapi kalau kita renungkan kepada pandangan para ulama di dalam perbahasan ini, kita boleh tengok para ulama
hanya berkhilaf kepada dua pandangan sahaja. Okey. Pandangan yang pertama iaitu pandangan majoriti ulama, khususnya daripada para ulama dahulu kala, yang mana dihikayatkan sebagai ittifaq, kesepakatan para ulama dahulu kala yang melarang kita orang Islam untuk mengucapkan ucapan yang berbaur perayaan keagamaan. Iaitu kalau kata kita tengok satu-satu perayaan agama tu dia berkaitan dengan agama, bukan budaya. Maka para ulama dulu hampir kita kata sepakat melarang daripada ucapan itu diberikan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam. Okey, kita tengok kepada pandangan. Kemudian kita tengok akhir-akhir ini, iaitu pada zaman kebelakangan ini, maka wujudnya sebilangan para ulama juga yang kita hormati yang mengharuskan ucapan. Tetapi kalau kita kena ingat, bila mengharuskan ucapan, mereka tetap melarang daripada menyambut perayaan agama lain. Okey, macam mana kita nak faham tentang khilaf ulama dalam bab ini? Asasnya iaitu pengiktirafan ataupun ada unsur pengagungan perayaan agama lain. Yang ini dilarang oleh agama sama sekali. Iaitu bila mana apa-apa sahaja perlakuan, ucapan yang mengiktiraf perayaan agama lain yang mengandungi unsur-unsur mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka yang ini totally dilarang. Even dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebut dalam suratul Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Baik, itu satu side lah. Kemudian kalau kita tengok lagi seperti Majlis Fatwa Eropah kini, yang mana mereka mengharuskan ucapan dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebab ramai orang yang mengabaikan syarat-syarat ni, iaitu sebagai contoh antara guideline, panduan yang perlu dijaga, iaitu tidak meraihkan sambutan tersebut, perayaan agama orang bukan Islam ini. Kemudiannya perlulah dalam ruang lingkup, seandainya keharusan itu diberikan, maksudnya dalam ruang lingkup yang terhad. Seperti contoh sekiranya dia memiliki keluarga, jiran tetangga yang mana atas dasar untuk memelihara perhubungan di antara mereka-mereka yang terdapat ini, maka di atas dasar itu dibolehkan. Kemudian dengan syarat seperti contoh dalam keadaan yang terdesak, sekiranya sebagai contoh di tempat pekerjaan, sekiranya mereka tidak memberikan ucapan tersebut, diboleh merisikokan untuk dibuang kerja dan perkara-perkara seumpama itu. Maka dalam hal ini sahaja yang dibolehkan. Jadi para ulama semua sepakat daripada sudut perlu ada toleransi lah di antara masyarakat berbilang agama dan bangsa. Itu yang kita panggil dalam Islam sebagai fiqhut ta'ayush, iaitu fiqh dalam kita berhidup bercampur, bersosial bersama dengan masyarakat. Asas Islam juga yang disepakati, Allah Azza wa Jal berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, iaitu kalaulah seseorang itu memberikan ucapan hormat kepada kamu, maka balaslah ucapan hormatnya dengan yang lebih baik ataupun yang semisal dengannya. Ya. Jadi ucapan itu yang menjadikan para ulama berkhilaf dari segi untuk nak menentukan kadar ucapan itu. Kemudian asasnya juga adalah berdasarkan kepada sebuah hadis yang mana Nabi SAW ada melintas berdekatan dengan baginda ataupun di hadapan baginda jenazah seorang Yahudi. Maka Nabi SAW bangun berdiri hormat, yang mana para sahabat dia kata, ya Rasulullah, dia ni adalah seorang Yahudi. Tetapi Nabi berdiri di atas dasar kemanusiaan, yang mana berdiri hormat itu bukan di atas dasar kepercayaan ataupun akidah. Jadi atas dasar itulah sebahagian daripada para ulama melihat jika diberikan ucapan perayaan yang simple, yang tidak mengiktiraf kekufuran, yang tidak mencampur adukkan dengan perayaan mereka, di situlah dengan panduan-panduannya diharuskan. Tetapi kita jangan deny majoriti para ulama dulu, hampir kesemuanya pada para ulama dulu yang melarang. Tetapi kita kena faham juga dalam segi konteks, keperluan ataupun tidak perlu kan. Kalau kita lihat pada zaman dulu, di zaman khilafah Islamiyah itu berkuasa, orang Islam kuat, maka ketika itu tidak diperlukan untuk ucapan sedemikian sama sekali, kerana itu akan mendatangkan unsur kecenderungan, ada unsur untuk kita lebih ke arah sana. Cuma dalam konteks sekarang juga kita kena renung. Okay, kalaulah kita melihat dia sebagai harus. Okay, sebab
Kita kena respect ini adalah pandangan sebahagian daripada para ulama yang berautoriti even di negara kita. Kita ada daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Cuma kita kena faham keharusan ini dari sudut konteksnya. Kita kena tengoklah kalau dalam keadaan yang tidak perlu. Sebagai contoh, tiba-tiba kita pergi wish dekat public, dekat Facebook secara public, ataupun kita memaparkan elemen-elemen seolah-olah macam kita meraihkan perayaan tersebut, itu tidak diharuskan. Tetapi kalau sekadar dalam konteks seperti kita dengan keluarga kita dalam keadaan yang kita tidak umumkan, kita tidak publikkan, hanya sekadar dalam ruang lingkup keluarga, rakan-rakan kita yang terdekat yang perlu untuk nak kita jaga perhubungan dengannya, dalam konteks itu sahaja. Cuma kalau Bro Amin ataupun siapa-siapa yang bertanya kepada saya biasanya adalah seorang yang macam mana pun pandangan peribadi yang saya ada, saya tetap menghormati pandangan para ulama yang berautoriti di negara kita. Especially dalam bab ini, saya akan kata boleh rujuk dulu fatwa-fatwa ulama tempatan kita. Tetapi kalau sahabat-sahabat tanya pandangan saya, mungkin di situ saya ada sedikit perbezaan lah. Saya melihat untuk nak kita memberikan ucapan selamat yang lebih selamat. Contohnya bukan satu selamat yang kira kata directly ditujukan kepada perayaan tersebut, tetapi lebih ucapan seperti contohnya selamat bercuti ke, selamat bergembira, enjoy yourself, something like that, yang tidak menunjukkan elemen keagamaan itu kalau tanya pandangan saya. Tetapi saya menghormati pandangan-pandangan para ulama semasa tempatan, dan kita kena faham juga implikasi lah katakan daripada pandangan yang kita luahkan ataupun perbuatan yang kita tunjulkan, especially di public. Jadi penjelasan dari Dr. Kamilin, pertama, yang mengharamkan terus, tak kira menyambut ke ucapan tak boleh langsung. Kedua, dibolehkan, diharuskan memberi ucapan dengan syarat ucapan tidak menggambarkan kita mengiktiraf agama mereka, kerana dibimbangi kita akan terjerumus ke lembah syirik. Dan tambah beliau lagi, sama ada kita nak berpegang kepada pendapat yang tak boleh bagi ucapan terus. Ini teguran Dr. Kamilin. Sebenarnya, sekiranya kita orang Islam menunjukkan nilai-nilai Islam itu setiap ketika, setiap hari, setiap masa, sepanjang tahun, maka di situ sebenarnya tidak timbul isu-isu sebegini. Tetapi apabila nilai-nilai Islam itu tidak kita tunjulkan, tidak kita hidangkan kepada masyarakat bukan Islam di sekeliling kita ataupun di negara kita, maka akan timbullah sama ada sekiranya kita tidak memberikan ucapan tersebut, bermakna kita tiada toleransi. Tetapi kalaulah setiap ketika mereka faham bahawa apa yang contohnya kita hidup berjiran dengan mereka, kita hidup bersahabat dengan mereka, apa yang kita hidangkan kepada mereka, akhlak-akhlak Islam yang mulia daripada awal lagi, maka mereka akan lebih understand dan faham tentang sekiranya kita berlapik ataupun kita tidak begitu direct mengucapkan ucapan-ucapan sedemikian, mereka akan lebih faham. Jika kalaulah kata kita memang sebelum ni kita duk maki hamun mereka, kita tak bergaul dengan baik dengan mereka, tiba-tiba pada hari-hari yang mereka gembira, kita pula macam agak harsh kepada mereka, kita tidak mengucapkan kata yang baik, itulah yang akan timbul persoalan, mereka ini tidak menghormati kita, tidak bertoleransi dengan kita. Katakanlah seandainya ada antara pihak yang berpegang tidak harus untuk nak mengucapkan ucapan perayaan agama yang clear, kan, seperti Merry Christmas dan sebagainya, maka di situ kalau dia pandai, maka dia akan pandai memilih uslub ayat-ayat lain yang seolah-olah meraihkan keadaan si fulan terbabit yang sedang berinteraksi dengannya dengan pemilihan bahasa uslub yang baik, maka insya-Allah yang itu definitely tidak akan memberikan bermasalah. Tetapi kalaulah dia tak mau, dia memilih untuk tidak memberikan ucapan, tetapi reaksi dia dengan jirannya pun agak kering, maka itu akan timbulkan masalah. Ataupun kita nak berpegang kepada boleh diberi ucapan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu agar kita tak over dalam memegang mana-mana pendapat. Dan lagi satu adalah, kalaulah kita berpegang dengan pandangan yang mengharuskan, maka di situ kita kena pandai juga untuk meletakkan keharusan itu pada tempatnya. Kemudian kecoh pula bila ada
ahli politik, artis-artis yang ambil video, ambil gambar dengan memakai topi Santa Claus, baju yang mewakili ataupun sinonim dengan agama-agama tertentu. Boleh ke tidak? Ini jawapannya. Kita jangan tengok macam mana yang ada sekarang ni. Orang Islam bila mana dia kata harus, dia terus post dengan public di media-media sosial. Dia bergambar pula dengan contohnya pokok-pokok Christmas. Dia memakai pula pakaian-pakaian yang sinonim dengan keagamaan tersebut. Maka ini satu kesalahan pula bagi mereka yang melihat keharusan tu. So kita kena balance, kita kena tahu di mana kadar dan hadnya. Baik kata yang mengharuskan ataupun yang tidak mengharuskan, di mana kadar untuk kita dapat mencari satu titik fiqh ta'ayush yang disebut oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Kalaupun kita nak kata sebagaimana kita nak mereka menghormati agama kita, kita juga kena menghormati agama mereka, perayaan mereka. Ya betul. Pada masa yang sama, kita juga kena menghormati agama kita. Jangan kerana kita nak menghormati agama lain, kita lupa untuk menghormati agama kita. Kita sebagai penganut agama kita kena lebih menghormati agama kita agar agama lain lebih-lebih lagi menghormati agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agamaku, agamaku. Tak kurang juga termasuk Buramin bertanya kepada Dr. Kamilin, apa hukum kita bergambar di tepi pokok-pokok Christmas? Sebab kan banyak di pasaraya sekarang hiasan-hiasan cantik pokok-pokok Christmas sempena hari Christmas. Okey, sekarang ni kita cuba fikirkan, kita tengok pokok-pokok Christmas ni biasanya ada pada waktu bila? Kita tak nampak pada bulan Februari, kita tak nampak pada bulan Jun, kita tak nampak pada bulan lain, tapi kita akan nampak pun tak ada. Tak ada. Kita akan nampak pada bulan Disember sempena musim Christmas. Jadi pokok itu macam mana pun asal usul ceritanya, tetapi ianya sudah sinonim dan menjadi simbolik agama Kristian. Maka seharusnya kita sebagai seorang Islam kena ada sifat ghairah. Maksudnya daripada sudut kita ni seorang Muslim, bila kita bergambar dengan pokok-pokok itu yang merupakan simbolik agama lain, maka seolah-olah kita ada that kind of element taqdis ataupun elemen ta'zim, iaitu kita seperti mengagungkan dia, berasa mesra dengan dia. Sedangkan itu adalah satu perayaan yang disambut dengan ada kaitan dengan satu benda yang bagi kita satu benda yang kufur lah. Allah kata laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kufur bagi mereka yang mengatakan bahawa Allah itu sebahagian daripada elemen Trinity. Maka di situ kita kena ada unsur sensitif. Maka kita kena bezakan, even though kalau kita nak mengharuskan ucapan pada ruang lingkup yang terhad, tetapi janganlah pula pergi bergambar di sana sini, memakai topi Santa Claus, memakai baju Santa Claus. Untuk itu dah menunjukkan elemen meraihkan perayaan agama lain dilarang oleh para ulama secara ittifaq ataupun kesepakatan. Islam juga memberi sedikit kelonggaran kepada pemimpin yang memimpin bukan hanya memimpin orang Islam tetapi bukan Islam. Maknanya dibolehkan kita sebagai pemimpin memberikan ucapan sempena perayaan mereka, itu pun pada kadar had dan syaratnya. Jom kita tengok. Itu mungkin akan ada perbezaan jawapan. Sebab tu kita kata berkata sebelum memiliki jawatan itu lebih mudah daripada setelah memilikinya. Dan kemudian di sana ada satu kaedah dalam fiqh tasarruful imam, iaitu tindak tanduk imam ini manutun ala maslahah. Maksudnya dia tertakluk kepada maslahat rakyatnya. Jadi atas dasar itulah ketika mana diperbincangkan di peringkat Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan tentang hukum meraihkan perayaan agama lain ataupun budaya lain, maka daripada situ mereka mengatakan bahawa di atas dasar itu sahaja, maka setengah daripada para pemimpin itu diharuskan untuk nak mengucapkan kata-kata tersebut dengan kadarnya, iaitu of course dengan mengambil kira panduan, guideline yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi hal itu berbalik kepada kita kata sifat warak seseorang itulah. Kita kena ingat firman Allah Azza wa Jalla, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu untuk berlaku baik kepada orang-orang
bukan Islam yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu keluar daripada rumah-rumah kamu, negeri kamu. Kita boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat adil, berbuat kebaikan. So kita kena ingat prinsip tu. Cuma kita nak balancekan dengan perkara-perkara yang boleh merencatkan, kita kata, agama, nilai kita, keimanan kita. Kita tak boleh ada unsur-unsur tasyabuh, kan? Bila kita pakai sebagai contohnya dengan pakaian perayaan agama lain, kita dah ada unsur tasyabuh, iaitu penyerupaan dengan agama lain. Sedangkan Nabi SAW dah kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum itu, kita akan tergolong daripada kalangannya, wal iyadu billah. So we don't want that. So dengan kadar apa yang ulama sebutkan, pada tempat yang dibolehkan, dalam kerangka itu sahaja, tetapi dengan penuh sifat warak dan insaf, dan kena berpada-pada. Dan ramai juga yang DM Bro Amin di Instagram, yang PM di Facebook, tanya, kalau kawan bukan Islam yang jemput ke open house, boleh ke? Saya akan tengok adakah perkara tersebut di atas dasar agama, perayaan agama. Adakah hidangan yang dihidangkan itu di atas dasar, adakah juga ada unsur-unsur celebration di dalamnya? Jika ada unsur-unsur celebration, kalau sekiranya saya melihat ini tidak sesuai untuk pergi ketika itu, saya akan memilih kaedah lain. Sebagai satu contoh saya akan call mungkin saya akan memberikan a few excuses yang diboleh terima, dan saya akan menziarahinya di waktu lain. Sekiranya hanya jemputan itu tidak ada unsur-unsur seperti sambutan, tiada ada unsur-unsur untuk macam meraihkan agama itu, maka sekadar kunjung atas dasar mahabbah itu dibolehkan. Kalaulah saya lihat ada that element yang boleh menghalang saya daripada datang, untuk nak menjaga keimanan agama saya akan menggunakan uslub lain untuk menjaga hatinya, untuk nak meraihkan ataupun menghormati jemputannya, seperti mana saya akan menghubunginya, saya akan tunjukkan lebih sikit ingatan kepada dia, dan kemudian akan menggantikannya pada waktu-waktu yang lain. Tak bererti kalau kita tidak bersetuju, maksudnya kita akan memaki hamun ataupun kita melakukan perkara kasar. Kita kena balance, maksudnya macam mana kita tak bersetuju tapi pada masa yang sama kita melakukan kebaikan kepada mereka sesuai seperti mana yang telah Allah tuntut kepada kita. Kesimpulannya, pertama, sekiranya perayaan yang membabitkan kepercayaan agama, contohnya Merry Christmas, bila kita wish, maksudnya kita mengatakan selamat bergembira dengan kelahiran anak Tuhan yang menjadi the savior of mankind, itu kepercayaan mereka, tapi jangan pula kita turut sama mengucapkannya. Ataupun perayaan-perayaan lain yang membabitkan kepercayaan agama, pemujaan dewa dan sebagainya. Yang ni Islam amat tegas, kita dilarang sekali menyambutnya. Tapi kalau perayaan yang bersifat kebudayaan, contoh seperti Tahun Baru Cina, tak ada masalah. Dan hukum yang sama untuk pakaian sekiranya melambangkan budaya bangsa tertentu, tak ada hal. Of course, kenalah tutup aurat. Tapi kalau pakaian yang khusus kepada ahli agama tertentu, seperti pakaian Sami Buddha, yang tu tak boleh. Why? Sekali lagi, Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata, siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk di kalangan mereka. Itu Nabi kata, bukan Bro Amin yang kata. Dan betapa hebatnya keluasan agama ni, kalau pakaian membabitkan budaya sesuatu kaum dan bangsa ke, baju superhero ke, selagi mana tidak melanggar batas syarak, kita jaga aurat, kita pakai kemas, tak kotor, tak selekeh, tak ada masalah. Ketiga, jika kita dijemput oleh rakan kita yang tidak beragama Islam untuk ke open house mereka, sekiranya open house tu ada makan-makan semata-mata, pergilah. Tapi kalau ada upacara keagamaan, yang tu kita carilah excuse untuk tak pergi. Sebaliknya kita call ke, ataupun kita cari masa lain untuk kita ziarah mereka. Dan yang paling penting, kalau kita berpegang kepada pendapat para fuqaha, iaitu haram sama sekali hatta memberi ucapan sempena perayaan bukan beragama Islam, jangan sampai kita mempertikaikan iman mereka yang berpegang kepada pendapat harus memberikan ucapan kepada perayaan bukan beragama Islam. Dan mereka yang berpegang pada pendapat harus memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat kepada mereka yang tidak beragama Islam dalam perayaan mereka, jangan over lah pula sampai kita join sekaki untuk menyambutnya. So kalau ini cara kita berlapang dada, insya-Allah harmoni masyarakat kita. Nabi sebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atasnya,
maka akan diberikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Tak kira siapa kita, macam mana sibuknya kita, belajar, dan belajar.